Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatina Tasha Muhammad Kusairi, bernombor matrik 205494 dari Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu. Jadi hari ini saya akan membentangkan projek laporan dan refleksi kendiri bagi kursus FCE 3804 pengalaman awal di sekolah. Untuk makluman, saya telah menjalani kursus PALS ini selama 2 minggu dari tarikh 1 Ogos 2022 hingga 12 Ogos 2022 di SMK Kepong Baru sebagai persediaan saya untuk menjadi guru suatu hari nanti. Jadi dalam pembentangan ini saya akan menerangkan 3 aspek penting. Yang pertama ialah latar belakang sekolah. Seterusnya pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Saya akan menerangkan terlebih dahulu tentang latar belakang sekolah. Sekolah yang menjadi pilihan saya untuk menjalani kursus PALS ini ialah SMK Kepong Baru. Sekolah ini terletak di Jalan Helang Kepong Baru, Kuala Lumpur. Dan Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru ini juga merupakan sekolah yang menjadi bahagian di daerah Sentul. Penubuhan awal sekolah ini iaitu pada tahun 1977, di mana sekolah ini telah menempatkan seramai 341 orang pelajar dan 15 orang guru. Pada dasarnya, sekolah ini mempunyai pelajar yang terdiri daripada tingkatan peralihan, tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan pada awal penubuhan, pelajar peralihan dan tingkatan 1 ditempatkan di SMK Batu 4, Jalan Ipoh, sementara SMK KB sedang merancang untuk membina bangunan sekolah di atas tanah seluas 11 ekar bagi memperluas kawasan sekolah. SMKKB ini juga mempunyai 13 buah kelas dan 2 buah kelas peralihan bagi pelajar tingkatan 1, 2 dan peralihan iaitu SMK, BARU, PWNGYE. 13 buah kelas ini dibahagikan kepada 9 buah kelas untuk pelajar yang berasal dari sekolah jenis kebangsaan dan 4 buah lagi untuk pelajar yang datang dari sekolah kebangsaan. Sekolah ini mempunyai 2 sesi persekolahan iaitu waktu pagi untuk pelajar tingkatan 3 dan 3, 4 dan 5, manakala waktu petang untuk pelajar tingkatan 1 dan 2. Baiklah, pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Sepanjang saya menjalani kursus PALS ini, saya telah menjalankan pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Saya berpeluang untuk mengikuti proses PDP bersama guru pembimbing saya iaitu Puan Nurjanah Johari sebanyak 2 kali. Sebelum memulakan proses PDP, saya telah dimaklumkan oleh guru pembimbing saya bahawa beliau akan melaksanakan PDP secara ringkas sahaja kerana hampir separuh pelajar di dalam kelas ini tidak dapat mengikuti proses PDP atas sebab mereka terlibat dengan raktai hari sukan. Dan untuk makluman juga, sepanjang saya membuat pemerhatian di sekolah tersebut, sebilangan besar pelajar pelajar terlibat dengan aktiviti sukan tara dan persediaan rumah sukan bagi menghadapi hari sukan tahunan sekolah yang akan diadakan pada 12 Ogos 2022. Baiklah, ini adalah gambar suasana di dalam bilik darjah ketika proses PDP sedang dijalankan. Dan gambar di sebelah kanan ialah gambar saya bersama guru pembimbing dan para pelajar tingkatan 4W. Baiklah, saya telah melaksanakan pemerhatian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira 4 elemen penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang pertama ialah aspek bahan bantu mengajar. Ya, bahan bantu yang digunakan bahan bantu mengajar ialah bahan yang digunakan oleh guru untuk mengajar dengan lebih mudah supaya pelajar mudah memahami sesuatu isi pembelajaran. Bahan bantu mengajar juga kita boleh ambil contoh seperti carta, gambar, video dan sebagainya. Terlalu banyak jenis bahan bantu mengajar yang guru boleh gunakan di dalam kelas mengikut kesesuaian. Dan yang kedua ialah aktiviti. Aktiviti pembelajaran yang dijalankan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi aktiviti pembelajaran ini juga disebut sebagai langkah pengajaran dalam RPH, rancangan pengajaran harian. Dan yang ketiga ialah pelaksanaan KBAD. Kita sedia maklum bahawa elemen KBAD ini sangat penting untuk diterapkan. Ya. Dan yang keempat ialah amalan pedagogi.
Pedagogi ialah kaedah atau pendekatan yang digunakan oleh guru dalam sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, yang pertama saya akan pergi terlebih dahulu kepada aktiviti yang dilakukan dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan. Yang pertama ialah guru mengedarkan beberapa set soalan latihan tata bahasa yang berbentuk teks, di mana di dalam teks tersebut terdapat beberapa kesalahan tata bahasa. Yang kedua ialah pelajar perlu mengenal pasti kesalahan tata bahasa yang terdapat di dalam teks tersebut dan guru akan memanggil setiap pelajar untuk sambil memberi jawapan. Yang ketiga pula ialah pelajar perlu menyatakan terlebih dahulu kesalahan yang terdapat di dalam teks, seterusnya menyatakan jawapan yang betul berserta penerangan. Dan yang seterusnya ialah setelah pelajar memberikan jawapan, guru akan memberi respon terhadap jawapan pelajar dengan memberikan penjelasan yang mudah difahami oleh pelajar. Dan akhir sekali, setelah pelajar mendengar jawapan daripada guru, pelajar tersebut perlu membina ayat baru dengan menggunakan jawapan tersebut. Baiklah, seterusnya adalah pedagogi. Apa itu pedagogi? Pedagogi ialah pendekatan atau kaedah yang digunakan oleh guru semasa proses pengajaran dan pemudahcaraan. Jadi berdasarkan pemerhatian saya, pedagogi yang digunakan oleh guru pembimbing saya dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan ialah beliau mengaplikasikan pembelajaran perpusatkan pelajar. Pembelajaran perpusatkan pelajar merupakan penglibatan pelajar secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. Jadi guru pembimbing saya juga telah menggunakan kaedah soal jawab bersama pelajar bagi mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Jadi saya lihat pelajar kelas 4W sangat aktif menjawab soalan daripada guru dan mereka juga kerap bertanya kepada guru tentang sesuatu yang mereka kurang fahami. Jadi hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Aspek seterusnya ialah bahan bantu mengajar. Jadi kita sedia maklum bahawa bahan bantu mengajar ini sangat berkesan sekiranya guru menggunakannya. Jadi bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pembimbing saya sendiri ialah sebuah teks yang mengandungi kesalahan tata bahasa di dalamnya. Jadi pelajar dapat menganalisis dan mengenal pasti kesalahan tata bahasa berdasarkan teks tersebut. Jadi melalui teks tersebut, guru lebih mudah untuk mengajarkan tata bahasa kepada pelajar. Seterusnya ialah aplikasi KBAT. Dalam proses PDPC, KBAT ialah kemahiran berfikir aras tinggi. KBAT merupakan suatu pemikiran yang kritis, kreatif dan mendalam serta mampu mencipta atau menghasilkan sesuatu produk. Berdasarkan pemerhatian saya juga, pelajar-pelajar 4W telah mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan. Misalnya saya lihat para pelajar kelas tingkatan 4W perlu membina ayat baru berdasarkan jawapan tata bahasa yang diberikan oleh guru bagi menguji tahap pemahaman. Jadi apa yang membuatkan saya kagum di sini, saya lihat para pelajar tingkatan 4W, selain daripada mereka mampu memahami, menganalisis, mengaplikasi, mereka juga mampu mencipta dengan membina ayat membina ayat dengan betul berdasarkan penggunaan tata bahasa yang betul. Jadi saya kira guru pembimbing saya sendiri berjaya mengaplikasikan elemen kebat di mana beliau berjaya mendorong pelajar untuk berfikir pada aras yang tinggi. Jadi saya kira uh, saya dapat lihat keberkesanan dalam proses PDPC itu sendiri. Baiklah, seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja profesion guru. Okey, budaya sekolah ialah sebuah macam seperti amalan atau perkara yang telah menjadi kebiasaan uh, dalam sekolah tersebut ya. Jadi saya telah mengesan beberapa budaya sekolah yang diamalkan. Yang pertama ialah perhimpunan rasmi pada setiap hari Isnin. Perhimpunan ini bertujuan untuk memberi pendedahan maklumat yang penting seperti amanat dari KPM. Kekuatan yang saya dapati dari
Perhimpunan ini, para pelajar dan para guru dapat mengetahui serta mengambil tahu tentang perkembangan terkini yang berlaku di sekolah. Manakala kelemahan yang saya dapati pula, perhimpunan ini mengambil masa yang terlalu lama, terutama sekiranya terdapat pelancaran program sekolah ataupun program-program lain. Jadi, bagi cadangan penambahbaikan saya, semua guru harus peka dengan masa yang telah diperuntukkan untuk perhimpunan tersebut. Dan yang kedua ialah bacaan surah Yasin pada setiap hari Jumaat. Ya, pada setiap hari Jumaat, semua pelajar Muslim wajib terlibat dengan bacaan surah Yasin yang bertempat di surau SMK Kampung Baru. Kelebihan yang saya dapati dari program dari aktiviti bacaan Yasin ini ialah guru dan pelajar dapat memperbaiki diri dari aspek kerohanian sempena hari Jumaat yang berkah juga. Manakala kelemahan yang saya dapati pula ialah kadang-kala uh, program bacaan Yasin ini mengambil masa yang lama kerana selepas tamatnya bacaan Yasin, terdapat guru yang ingin tampil dan memberikan sedikit sepatah dua kata. Hal ini akan menyebabkan pelajar lambat masuk ke kelas dan secara tidak langsung proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu dan terjejas. Baik, budaya sekolah yang ketiga ialah budaya memberi salam. Kita sedia maklum bahawa memberi salam inilah satu tanda penghormatan. Dan saya lihat para pelajar di sekolah menengah kebangsaan Kampung Baru sangat menghormati guru mereka. Mereka akan menundukkan kepala dan memberi salam kepada guru mereka ketika berselisih ataupun terserempak dengan guru mereka. Dan kelebihan yang saya dapat ialah kelebihan daripada budaya ini dapat memupuk budaya saling menghormati antara guru dan pelajar. Malah ianya juga dapat mewujudkan hubungan yang baik antara guru dan pelajar. Uh, walau bagaimanapun walau bagaimanapun terdapat kelemahan yang saya kesan di sini, terdapat segelintir pelajar yang ketika memberi salam kepada guru mereka tidak senyum. Dan apa yang kita tahu, senyum itu adalah salah satu tanda penghormatan juga kepada guru. Dan saya kira tidak wajarlah sebagai seorang pelajar sekiranya kita memberikan salam kepada guru, kita tidak senyum kepada guru itu satu perkara yang tidak wajar. Jadi sebagai seorang pelajar kita perlu memberi salam sambil senyum kepada guru. Dan penambahbaikan yang saya cadangkan ialah pihak sekolah perlu memupuk budaya yang lebih mesra dan murahkan senyuman agar para pelajar dan guru dapat berada di satu tahap yang harmoni. Yang keempat ialah budaya membaca. Budaya membaca, kita tahu, kita sedia maklum bahawa budaya membaca inilah satu budaya yang baik, budaya yang perlu dicontohi, perlu diamalkan kerana dengan membaca kita dapat meluaskan lagi ilmu pengetahuan. Dan kelebihan daripada budaya ini, saya melihat pihak pusat sumber sekolah telah menyediakan beberapa rak berserta bahan-bahan bacaan yang pelbagai. Misalnya terdapat beberapa rak dan bahan-bahan bacaan yang disediakan di kantin. Namun begitu terdapat juga kelemahan di sini yang saya lihat, pelajar tidak menyusun atau meletakkan kembali bahan bacaan yang telah dibaca ke rak asal. Dan penambahbaikan yang saya cadangkan, selain daripada program nilam, pihak sekolah juga perlu mengadakan pertandingan atau kuis ilmiah dalam kalangan pelajar bertujuan untuk mendorong pelajar lebih banyak membaca supaya mereka dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Baik, seterusnya adalah refleksi terhadap budaya kerja profesion guru. Ya, saya telah pun membuat pemerhatian secara menyeluruh, terutama pemerhatian terhadap budaya kerja profesion guru. Jadi yang pertama ialah saya mendapati bahawa guru-guru SMKKB ini mempunyai semangat kerja berpasukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan guru-guru rumah sukan SMKKB yang sangat fokus membuat persediaan dan saling bekerjasama, terutama persediaan dari segi pemilihan prop, kemah dan kostum bagi acara perbarisan untuk menghadapi Hari Sukan Tahunan Sekolah. Dan hal ini menggambarkan sebuah imej keguruan yang baik dan patut dicontohi. Yang kedua ialah sikap keterbukaan sebagai seorang pendidik. Dan para guru SMKKB saling bertukar pendapat tentang persiapan rumah sukan dari segi perhiasan, kostum, kos yang diperlukan dan lain-lain. Dan guru menerima pendapat guru lain dan tidak mementingkan diri. Ya, para guru di SMKKB saling menerima pendapat guru-guru lain juga.
Dan di dalam sebuah organisasi, guru-guru seperti inilah yang diperlukan kerana guru yang berfikiran terbuka boleh mentadbir sesuatu organisasi dengan baik. Yang ketiga ialah budaya kerja yang menepati masa. Budaya ini yang paling ketara yang saya lihat sepanjang pemerhatian saya. Guru-guru di SMKKB, mereka sangat menepati masa, di mana mereka akan bergerak ke kelas 10 minit lebih awal sebelum proses PDP bermula. Jadi disebabkan sikap mereka sebegini, maka proses pengajaran dan pembelajaran mereka akan berjalan dengan lancar tanpa mempunyai sebarang masalah kekurangan masa dan sebagainya. Jadi amalan ini perlu dicontohi dan perlu diamalkan sebagai seorang guru. Dan yang keempat ialah budaya kerja yang bersungguh-sungguh. Para guru SMKKB bersungguh-sungguh dalam membuat persiapan rumah sukan menjelang hari sukan tahunan sekolah. Malah setengah daripada mereka sanggup pulang lewat ke rumah kerana ingin menyiapkan tugasan dan persiapan rumah sukan. Hal ini menunjukkan sikap sebenar seorang guru yang amat berdedikasi menjalankan tugasnya. Setelah itu, kita lihat kepada kelemahan dalam budaya kerja. SMKKB mengalami kekurangan guru bagi semua mata pelajaran, lebih-lebih lagi mata pelajaran aliran sains seperti fizik, biologi, kimia dan mata pelajaran bahasa. Kekurangan tenaga kerja menyebabkan guru dibebani dengan tugas yang banyak dan perlu mengajar banyak kelas dalam masa satu hari. Jadi hal ini secara tidak langsung menyebabkan guru kepenatan dan akan menjejaskan proses pengajaran mereka. Pada pendapat saya, penambahbaikan yang boleh buat, pihak sekolah perlu memohon kepada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menempatkan lebih banyak guru di sekolah tersebut bagi mengisi kekosongan guru di sekolah tersebut. Dan akhir sekali kita pergi kepada rumusan. Rumusan yang saya boleh buat secara keseluruhannya, saya berasa sangat teruja dan gembira sepanjang menjalani kursus pengalaman awal di sekolah selama 2 minggu bermula 1 Ogos 2022 hingga 12 Ogos 2022. SMK Kebun Baru juga merupakan salah satu sekolah saya yang saya pernah bersekolah di situ pada tahun 2013 hingga 2017. Kursus PAS ini dapat menyediakan diri saya sebagai untuk menjadi seorang guru kelak kerana saya telah didedahkan dengan pengetahuan baru dari aspek amalan pedagogi guru, persekitaran sekolah dan bilik darjah, pendedahan tentang kurikulum dan kokurikulum, budaya sekolah serta budaya kerja. Kursus PAS ini juga telah memberi saya kesedaran awal bahawa ini menjadi seorang guru perlukan persediaan dari segi mental, fizikal, emosi dan sebagainya. Jelaslah bahawa kursus PAS ini sangat bermanfaat kepada saya sebagai persediaan bergelar pendidik kelab. Sekian itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.